Salam sejahtera bersama kami dalam bahas bicara topik kali ini. Saya Emi Kasiman bersama rakan penyampai. Saya Nur Megarani Richard bersama kami dalam segmen ekonomi dan politik. Baik, seperti yang kita ketahui, Sabah amnya merupakan sebuah negeri yang berpotensi besar dalam memajukan sektor pertanian dan peladangan sebagai pemangkin ekonomi negara. Justru pada kali ini dalam bahas bicara, kami akan menyentuh mengenai sejauh manakah masyarakat kita melihat peluang ini sebagai satu wadah untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan adakah pertanian ini menjadi salah satu sumber ekonomi utama penduduk khususnya di kawasan Pensiangan. Mengulas mengenai persoalan ini, Majelis APPGM SDG bagi kawasan P182 Pensiangan telah berlangsung beberapa hari lepas di Trusmadi Campsite Resort Sinaron, yang mana ini merupakan satu majlis yang memberi pengiktirafan kepada semua komuniti yang terlibat secara aktif dalam memajukan industri perladangan. Majlis graduasi ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Ate Joseph Kurup, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan merangkap ahli Parlimen P182 Pensiangan, dan majlis ini sebenarnya merupakan inisiatif daripada pengerusi pelaksana majlis iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Edwin Laimin dan juga Encik Amran Jining selaku pengerusi pengancur. Melalui majlis ini dapat kita simpulkan bahawa kawasan Pensiangan sebenarnya semakin bergerak ke arah pertanian moden dengan adanya pengiktirafan dan sokongan padu daripada barisan pemimpin. Melalui ucapan Yang Berhormat Dato' Ate, beliau menyatakan bahawa pertanian ini perlu membangun selari dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat kini. Jadi saudara Amran ini saya pilih sebab saya mengambil pandangan yang jauh tentang pembangunan pertanian pintar ataupun hidroponik yang saya ingin memperkenalkan ke kawasan kita sebagai satu sumber makanan, sebagai satu sumber ekonomi, sebagai satu sumber pendapatan yang juga sesuai dengan keadaan alam sekitar kita. Dan saya mau ini pertanian sentiasa dapat membangun selari dengan teknologi, sains dan inovasi yang sentiasa berkembang. Baik, berbalik kepada soalan utama bahas bicara, adakah masyarakat kita semakin terdedah dengan pertanian pintar? Kalau kita saksikan majlis graduasi ini yang mana dinyatakan seramai 80 orang daripada komuniti adalah peserta, dan ini sebenarnya membuktikan bahawa semakin ramai masyarakat yang telah menceburkan diri dalam pertanian pintar. Sebelum itu, Emi, kita sedia maklum bahawa Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Edwin Laimin selaku ahli Majlis Tertinggi Parti Bersatu Rakyat Sabah merangkap pengerusi penyelaras Barisan Nasional P180 Keningau merupakan sosok politik yang sedang bergerak membawa perkembangan bidang pertanian dalam kalangan masyarakat, dan usaha beliau ini digerakkan oleh Encik Amran Jining yang merupakan peneraja kepada sistem perladangan pintar melalui penanaman secara hidroponik. Betul, sistem pertanian pintar melalui penanaman secara hidroponik mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di P182 Pensiangan, yang mana penduduk mula mengadaptasi kaedah pertanian ke arah yang lebih mudah, berkualiti dan lebih relevan serta mempunyai inovasi yang lebih berdaya saing dalam pasaran. Bukankah ini sebenarnya menyangkal pandangan masyarakat sekaligus membuktikan bahawa pertanian kini bukan lagi satu pekerjaan yang berat, memenatkan dan tidak menguntungkan? Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Edwin Laimin juga ada mengulas mengenai cabaran awal yang dihadapi sepanjang melaksanakan projek APPGM ini demi satu tujuan, iaitu memperkenalkan dan mendedahkan pertanian pintar kepada penduduk setempat. Dan pada waktu itu kita sangat jauh ketinggalan, kita tidak mempunyai suatu bahan-bahan yang lengkap dan kita tidak mempunyai suatu bahan-bahan yang khusus. Kita menggunakan daripada bambu melalui daripada pembelajaran kita yang pertama dengan lawatan saya bersama-sama dengan Tuan Amran. Di Indonesia pada masa itu, kita terlibat untuk melawat dari segi beberapa pertanian-pertanian moden daripada Indonesia. Dan setelah kita memperoleh sedikit ilmu pengetahuan pada waktu itu, dan kita membawa ke Sabah dan kita memulai mempraktikannya daripada bambu. Perjuangan dalam kalangan barisan pemimpin sebenarnya perlu untuk menggalakkan lebih ramai penduduk bertani secara moden. Kerana amnya kita mengetahui bahawa cabaran besar yang dihadapi oleh masyarakat kini adalah bagaimana untuk membentuk minda mereka agar lebih yakin dengan peluang dan potensi yang ada dalam bidang pertanian khususnya dalam kalangan anak muda.
Justru majelis graduasi ini sangat penting dan bernilai untuk dijadikan dorongan dan galakan kepada anak muda agar mereka dapat menceburkan diri dalam bidang pertanian. Namun, adakah golongan belia di negeri ini sudah terdedah sepenuhnya dengan konsep pertanian pintar atau adakah mereka masih meminggirkan peluang ini demi mendapatkan peluang yang semakin tipis dalam persaingan dunia kerja yang kita tahu bahawa ramai graduan memilih untuk bekerja dengan kerajaan berbanding mencipta peluang kerjaya sendiri. Sekian saja bahas bicara untuk kali ini. Teruskan mengikuti perkembangan bersama Borneo Airtime untuk lebih banyak info menarik. Saya Emi Kasiman. Dan saya Nur Megarani Richard, salam hormat.